kamera lagi. Aduh. Masih datang. Ya. Yang motor nama Abdul Naim itu nama lain. Abdul Naim bin Muhammad Salim. Muhammad Salim ya. Yang USD. Salim. USD ada yang Usaha tinggi itu apa? Master. master. Bisa tak? Amin. Di OUM. UIN. OUM. UIN. Itu tinggal mana bang? Di College Professional Wara kan. Oh, Dalam tu ada banyaknya tu. Jokes ya. Ni kali berapa saya tahu? Rasa yang keempat tu. Oh, tempat. Lepas 3 dah. Agak-agak tajuk kat ni. Tajuk dia kita santai je lah. Yang perkara kita sambungnya perkara membatalkan syahadat lah. Perkara-perkara Dengan membatalkan syahadat. dan sedikit dah persiapan pada akhir zaman ni. Dia lepas rajam ni. Dia syak pukul 8.10. Dia ada SOP dia kan. Tapi yang dah berapa lama Daripada 2009 Oh, saya cepat sikit ya. boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang berbahagia lagi dikasihi Al-Fadhil Ustaz Abdul Naim bin Muhammad Salim, pensyarah daripada College Professional Mara Melaka. Beliau pernah hadir sini kalau tak silap saya dah 3 kali dan ini kali yang keempat. Dan sebelum saya menjemput mempersilakan tuan penceramah meneruskan kuliahnya pada malam ini, sukacita saya nak maklumkan bahawa Masjid Jami Ibnullah Yassin akan meraihkan Maulid Rasul, mengadakan sambutan Maulid Rasul bagi tahun 1442 Hijrah ni pada hari Khamis. Pada hari Khamis ni, jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dijemput hadir dan kita buat pendaftaran awal 6.40 6.45. Tuan-tuan digalakkan mendaftar muslimin macam biasa di sebelah kanan masjid dan muslimahnya di sebelah kiri masjid. Apabila tuan-tuan daftar, langsung membantu kita mencatat kehadiran mengikut SOP dan kita akan berikan setiap yang mendaftar akan diberikan selai soalan ataupun kuis Maulid Rasul tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi soalannya mudah saja tuan-tuan, tak banyak, 10. Kemudian tandakan, tikkan di bahagian jawapannya ya atau tidak. Contoh soalan ini bukan soalan bocor, soalan-soalan tertipi lah. Contohnya Nabi Muhammad digelar juga sebagai Al-Amin. So jawapan di hujung ada petak, ya atau tidak. Tuan-tuan tik salah satu petak. Ya, salah satu petak. Ada 10 soalan dan kita akan semak jawapannya antara Maghrib hingga Isyak. Dan selepas Isyak, selepas kita solat Isyak, selepas kita berselawat, kita akan umumkan siapakah pemenang. 10 pemenang. Kalau ada 100 orang betul jawapan, kita pilih dalam 100 tu yang terbaik. 10 ini akan menerima hadiah khas sempena Maulid Rasul. Di samping kita akan mengumumkan
muslimin muslimah yang kerap datang ke masjid ini, mendirikan solat berjemaah dan menghadiri kuliah maghrib ataupun subuh yang kita adakan pada minggu-minggu. Dan kita juga akan mengumumkan 3 tokoh Maulidi Rasul peringkat Masjid Jami' Ubudullah Yasin. Jadi tuan-tuan berjumpa hadir. Di samping itu kita sediakan macam biasalah jamuan. Itu biasa budaya kat sini. Kalau tak ada, macam tak ada aktiviti. Jadi jumpalah tuan-tuan. Tapi kita buat bentuk tapau, bentuk tapau. Jadi saya ingatkan sekali lagi, hari Khamis ni jangan lupa sambutan Maulidi Rasul. Tuan-tuan muslimin muslimat dijumpa hadir. Jadi saya suka nak maklumkan penceramah pada malam ini Al-Fadil Ustaz Abdul Naim Muhammad Salim, seorang pensyarah yang berpengalaman, telah pun menjalankan khidmat di sana sejak 2009. Lulusan tertingginya ijazah sarjana dalam bidang syariah. Tetapi pada malam ini beliau akan membawa tajuk yang sikit lebih kurang ada kaitan perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Dan juga apa tadi tuan? Fitnah akhir zaman sikit. Persediaan. Tanda Persediaan. Persediaan. Yang penting persediaan. Ramai sebut tanda, tapi persediaan kita termasuk saya untuk menghadapi zaman ini, era hidup akhir zaman. Jadi saya dengan segala ikhlas hati, dengan rasa sukacita mempersilakan Al-Fadil Ustaz Abdul Naim bin Muhammad Salim menyampaikan kuliahnya. Dipersilakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selawat sallallahu alaihi wasallam 10 kali boleh? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya Karim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT ya. Yang dihormati pengurusi, terima kasih kepada pengurusi masjid tadi. Kemudiannya kepada yang dihormati pengurusi masjid ya, timbalan
bilal-bilal imam-imam, tuan-tuan haji yang belum haji, yang haji ya, yang hajah, yang belum hajah. Jadi yang diraikan tuan-tuan dan tuan-puan semua, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT diberikan lagi peluang untuk saya memanjat masjid ini. Ya, terima kasih kerana menjemput saya. Secara saya pun secara mengejut ni, ginilah keadaannya. Semua kita santai je lah Haji ya. Lagipun kita dah biasa berjumpa. Ni dah 4 kali dah kita ni. Ya, tuan-tuan pun dah kenal saya pun kenal merupa lah, nama tak berapa nak ingat. Tuan Haji Isa lah saya ingat. Yang lain tu insya-Allah kita boleh berkenalan lagi lah insya-Allah ya, supaya kita dapat silaturahim. Adanya ada sahabat saya seorang di sini ya. Mana tadi? Cik Hafiz kita. Kemudiannya kita sambung, saya ada berjanji dengan Tuan Haji Isa kalau nak jemput lagi saya sambung lah 20 perkara yang membatalkan syahadah kita. Dalam kehidupan kita ni, kita alhamdulillah kita dilahirkan sebagai seorang Islam. Seorang Islam yang mana kita patut mensyukuri nikmat Allah SWT ini dengan bersyukur-syukurnya kepada Allah SWT. Kerana apa? Kita tak perlu lagi untuk yang dikatakan untuk mencari hidayah, kerana hidayah telah berada di dalam hati kita. Cuma kita nak memperkukuhkan lagi hidayah kita itu yang diberikan oleh Allah SWT dan dipilih oleh Allah SWT. Kerana apa? Allah SWT tidak mencipta kita dengan saja-saja. Allah SWT tidak mencipta kita untuk dihantar ke bumi Melaka ni saja-saja ya? Kerana apa? Ada sabab musababnya. Jadi dengan menjaga akidah kita ni, kita terkadang-kadang kita tak sedar bahawa kita dalam galangan orang-orang munafik, orang fasik. Waliyazubillah, kemudiannya kita akan jadi tiba-tiba kita tak sedar jalan kita adalah jalan orang kafir. Jadi kita dalam kehidupan kita ni kita kena pastikan betul-betul kita faham betul-betul agama yang kita anuti ni. Faham agama, tahu agama lain, faham agama lain. Jadi ramai orang tahu solat, ramai orang tahu bersyahadah. Orang kafir pun bersyahadah la ilaha illallah. Kadang-kadang dia buat main-main dengan kita. Kita pun marah bersyahadah juga, marah ke anak la ilaha illallah, budak ni marah juga. Jadi apakah yang sebenarnya yang boleh menyebabkan dalam kehidupan kita ni yang boleh tiba-tiba kita berada dalam keadaan kafir, wal iyazubillah min zalik. Jadi kita jaga diri kita daripada sifat-sifat munafik. Kemudian kita jaga diri kita dari sifat-sifat fasik. Ini yang paling penting sekali dalam kehidupan kita, sementara lagi dalam zaman-zaman fitnah ni. Zaman fitnah, nak pergi masjid pun fitnah juga. Duduk jauh-jauh, nak bersalam pun tak boleh. Kan mula mengata kau punya pasal lah kena Covid. Ni masalah kita yang mana Allah SWT uji kita dengan penyakit yang kita lihat sebenarnya kalau kita lihat seperti sesama juga, tapi dia mati. Dia membawa kepada kematian. Itu yang menyebabkan orang takut. Sesama orang tak takut. Betul je. Denggi pun mati juga. Tapi ini masalahnya dalam kehidupan kita, diberi oleh Allah SWT dugaan nak pergi masjid pun. Dulu saya lalu depan ni, saya nak masuk tadi, tutup. Sekali kena pergi ujung ni. Nampak kalau orang tak biasa pergi masjid, macam mana agak pintu pun tak jumpa kan. Kita alhamdulillah Allah SWT detikkan, ringankan kaki kita. Syukur kita kepada Allah SWT boleh sampai ke masjid. Itu kesyukuran yang amat-amat ya, yang kita syukurkan kepada Allah SWT. Jadi janganlah kita menjadi orang yang fasik. Dan dalam keadaan fitnah ni lagi masih ada manusia-manusia yang tidak sampai ke masjid. Yang tu yang kita bimbang tu. Subuh kita adakah sama? Sama je. Sebelum ni banyak ni, selepas ni pun, pagi besok pun banyak tu juga. Kalau diikutkan dah datang bala ni, penuh dah masjid ni.
bergaduh nak datang ni. Ya. Jadi kita kena bermuhasabah banyak-banyak tuan-tuan. Dalam keadaan Covid ni, dalam keadaan penyakit ni, Allah SWT turunkan kepada kita ni bala yang Allah turunkan, tak kira siapa, semua orang kena. Ya. Jadi jaga-jagalah dalam fitnah akhir zaman ni, ya. Jadi untuk kita menjaga akidah kita ni, yang kita akan sambung daripada kitab Said Hawa, Syekh Said Hawa, dengan syahadah dan perkara-perkara yang membatalkannya. Kalau dahulu yang pertama sekali kita ada membicarakan tentang bagaimana bertawakal dan bergantung kepada selain daripada Allah SWT. Sekarang ni ramai orang bergantung benda yang selain daripada Allah SWT. Takut sangat dengan Covid, akhirnya jadi alasan untuk tidak pergi untuk beribadat kepada Allah SWT. Lagi teruk lagi, tahun ni kita tak boleh pergi haji. Itu yang menyebabkan kita sedih sangat dah, sedih bagi kita yang nak pergi haji ni. Berbagai-bagai dugaan yang Allah SWT berikan. Yang pertama, bertawakal dan bergantung selain daripada Allah SWT. Itu antara yang kita telah bincangkan sebelum ni. Kemudiannya yang kedua, mengingkari nikmat Allah, sama ada nikmat yang kelihatan atau tidak. Kufur nikmat, yang mana kita sekarang ni walaupun bala, nikmat tu tetap dikira sebagai nikmat juga. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat segala-galanya Allah SWT bagikan kepada kita. Walaupun kita sakit, itu adalah nikmat bagi kita. Kena ingat itu, semuanya datang daripada Allah SWT. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dia memberi apabila kamu meminta. Allah SWT marah, murka kepada kita ni yang duduk saja je apa orang Melayu kata apa, rezeki secupak tak jadi segantang. Duduk je, tak ada berusaha. Jadi dia memberi, jadi kita kena meminta dengan Allah SWT. Dan jika kamu menghitung nikmatnya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, tak akan dapat kita hitungnya. Kamu tidak akan mampu menghitungnya. Daripada kita celik mata, kita nak angkat bulu mata ni pun itu adalah satu nikmat. Kalau pagi tak boleh buka untuk mata kita ni, penuh tahi mata, agak-agak macam mana nak sampai masjid Ubudiyah ni. Itu saja adalah satu nikmat, dapat bangkit daripada tidur kita. Kita daripada mula tidur, sebab tu kita kena doa sebelum tidur. Apa dia? Bismillah wa amut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita tidur, kemudian kita bangkit, alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setiap benda yang kita lakukan mesti bersandarkan kepada Allah SWT. Nak tidur kita berdoa, sebab Allah SWT qabat roh kita. Kalau Allah kata tak sampai pada kita, tak beri pada kita balik roh kita tu, akhirnya bangkit besok tak bangkit dah. Kita bangkit dalam kubur je, kita sedar-sedar dalam kubur je. Sebab tu dalam kehidupan kita janganlah kita kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu ni'matallah la tusuha innal insana la zulmun kaffar. Iaitu tapi manusia itu zalim. Kita ni manusia yang menzalimi diri kita sendiri. Allah bagi pinjam diri kita, Allah bagi pinjam tubuh badan. Sebab tu kita dengan roh kita ni asyik bergaduh je, roh dan jasad. Roh suruh pergi masjid, jasad kata malas, tak larat. Sebab tu di akhirat nanti kita, roh dan jasad akan bergaduh di depan Allah SWT. Ini bahaya dia. Kita akan bergaduh dengan roh kita, tubuh badan ini akan bergaduh dengan roh. Sebab tu diumpamakan oleh ulama, iaitu seperti mana orang buta dengan orang lumpuh. Orang lumpuh mata nampak, kan? Orang buta mata tak nampak, kaki boleh jalan. Nak pergi curi buah, orang buta bawa dukung orang lumpuh beritahu pokok ni bawa. Siapa agak-agak siapa kena?
hukuman. Maka Allah SWT kata dua-dua kena. Jadi kita dengan roh kita akan berkonfrontasi. Maka kita kena pujuk roh kita, kita kena pujuk jasad kita. Kena jaga jasad kita ni supaya sentiasa sihat untuk kita beribadat kepada Allah SWT. Lawan dia pagi-pagi supaya kita kaki kita sampai ke masjid. Berapa ramai orang yang mati pada waktu subuh. Kadang-kadang kita pun terlajak juga, penat sangat. Betul tak tuan-tuan? Kalau kita buat kerja, kadang-kadang Allah SWT tidak tidak menyedarkan kita pada waktu subuh tu. Tiba kerana penat sangat, maka kita kena tidur sampai barulah tersedar. Itu ditidurkan oleh Allah SWT, tak ada masalah. Tapi kalau saja-saja tidur, itu masalah. Itu masalah kita. Ni dia. Jadi nikmat Allah ni, maka manusia tu zalim dan tidak berterima kasih. Asyik mengeluh saja. Covid ni payah, ni tu payah, ni payah, kan? Sedangkan di sebalik kepayahan itu Allah SWT bagi dua kesenangan. Kita baca surah apa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Lagi fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Setiap satu kesusahan Allah bagi dua kesenangan. Bulan puasa tak boleh pergi sembahyang tarawih. Seronok bagi yang tak suka sembahyang tarawih. Tak payah, ada sebab musabab dia. Seronok dia. Bagi kita pula, itulah kesenangan bagi kita. Tak boleh pergi ke masjid, kita boleh berjemaah di rumah. Barulah orang rumah kata, baru rasa jadi imam, dapat salam tangan imam. Itulah keseronokan kita berjemaah dengan ahli keluarga kita. Kita boleh bawa 20 rakaat. Kalau di masjid 8 je, 8 pun lari dah, 4 pun lari dah. Masjid ni berapa rakaat? 8 lah. 8 okey. Masjid tu, masjid semabuk 20. Wah, sampai 8 tu separuh. Tu biasalah tu. 8 tu separuh. Sebab apa? Alasannya nak sembahyang tahajud malam kang. Kalau sempat lah. Tu alasan biasa lah tu. Dulu Haji, dulu kita masjid dulu sembahyang berapa rakaat Haji? Awal-awal dulu 20 kan? 20. Ada komplain? Mana ada komplain? 20. Jadi kita dengan keluarga kita 20 dengan satu juzuk Quran kita boleh bawa. Jadi satu bulan tu 30 juzuk. Kita yang bawa untuk keluarga kita. Allahu Akbar. Seronok kita dengan kesusahan yang Allah bagi, tapi kita merapat dengan ahli keluarga kita. Tu dia. Jadi manusia ni tak berterima kasih. Payah nak sembahyang hari raya, itu yang dipikirkan. Payah nak itu, payah nak ini. Tapi sebenarnya Allah SWT suruh kita fikir bahawa bala yang Allah SWT, penyakit yang Allah SWT ni, supaya kita ni semakin dekat dengan Allah SWT. Masjid boleh tidur tak? Tak boleh kan? Boleh tuan je? Masjid tak boleh tidur kan? Sekarang? Tak boleh sekarang? Boleh tak? Tak boleh. Jadi itulah. Jadi antara yang menyebabkan akidah kita hilang, terkeluar daripada Islam, iaitu bila kita mengingkari nikmat Allah SWT. Kita rasa keakuan kita, ni kereta aku, ini ilmu aku, ini harta aku, semua itu menyebabkan kita lupa kepada nikmat Allah SWT. Kadang-kadang kita terpegun dengan kata-kata kawan-kawan kita, ni bila kita kata hebatlah kamu ni, hebat kaya. Apa jawapan orang yang dekat dengan Allah SWT? Dia akan kata, semua ni adalah hak dia. Kita ni kosong, datang dalam keadaan telanjang,
kita pun balik dalam keadaan tak ada apa pun. Kita dibangkitkan daripada kubur kepada mahsyar nanti. Kita ni tahun ke berapa dah ni? Kalau universiti ni tahun berapa dah kita hidup ni? Nak habis kita punya sesi ke syurga ni, neraka atau syurga, kita tahun berapa dah? Semester ke berapa? Kalau kita boleh, kita letakkan kita ni dalam semester ketiga. Alam roh. Kita dah berada di alam roh. Kemudian kita berada di dalam rahim ibu. Kemudian Allah keluarkan kita di dalam alam dunia. Sekarang kita di alam dunia, baru lagi Sem 3, tahun 3 kita. Nak graduate lambat lagi. Kita akan melalui lagi perjalanan kita ni. Nanti Allah SWT akan posting kita ke dalam alam barzakh. Kalau kita bekerja, benda yang paling kita rimas sekali adalah posting. Betul je? Posting sana, posting sini kan. Tapi bila Allah SWT posting kita, sampai masanya rezeki kita dah cukup, kita dihantar masuk ke dalam kubur, diambil nyawanya supaya kita duduk di dalam alam barzakh. Ini lama ni. Ini yang kita kena bersiap sedia. Antara barulah kita tahu kita ni munafik, fasik, kafir, beriman kepada Allah SWT. Ya tuan-tuan, kita sama-sama mengingati pada malam ini supaya kita ni bersedia dalam apa jua keadaan, mati bila-bila. Covid, kita pergi minum kopi, kejap lagi pun tiba-tiba ada, habis kita. Dengan ada kencing manis, darah tinggi apa semua ni, orang kata kalau kena kat kita lagi teruk. Sebenarnya sesama pun teruk juga. Tapi diwar-warkan Covid ni sangat bahaya. Ya, bahaya tu memang bahaya lah. Nak kata tak bahaya, memang bahaya. Kalau tak bahaya, takkanlah doktor dekat hospital tu ambil orang yang Covid tu pakai baju. Kalau buatnya mati semua doktor sana tu, siapa nak jaga? Kan? Jadi bahayalah. Tapi yang kata tak bahaya tu tak tahulah, cubalah kot. Ya. Jadi semua benda tu kita kena bersedia. Maknanya mati ni Allah SWT turunkan Covid ni untuk kita bersedia setiap masa. Kan? Ni. Kita takut juga ni. Tanya Cik Hafiz tadi kan, kena pakai tak? Kejap lagi kena 1,000 lah. Ni 1,000 ni. Benda tutup muka ni 1,000. Dulu kalau perempuan tutup muka, kita gelakkan perempuan. Perasan tak? Bila gelakkan perempuan, akhirnya laki perempuan semua kena tutup muka. Semua orang kena tutup muka. Jadi berhati-hatilah kita dalam kehidupan, kerana maut itu hampir sangat dengan kita. Jadi kita bagaimana persediaan kita? Macam-macam lah. Allah SWT berikan kita tips untuk kita bersedia untuk masuk ke alam barzakh. Ini malam ni adalah malam yang kita buat persediaan sebenarnya. Sebenarnya nak masuk syurga tu mudah. Nak masuk neraka pun mudah. Betul je. Kerana apa? Allah SWT menggandakan setiap pahala yang kita lakukan berganda-ganda sehingga 700 kali ganda. Kalau kita tak nak ambil ni, tak kena duit pun. Tapi kalau nak buat dosa, kena bayar. Ni dia. Allah SWT bagi kita peluang untuk masuk syurga, mula daripada celik mata, berjalan kaki, mandi, jalan kaki ke masjid, semuanya adalah pahala. Diangkatkan langkah pertama, diangkatkan martabatnya, diampunkan dosanya, setiap debu-debu yang lalu menghapuskan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar kena taubatlah. Sampai ke masjid, solat pula. Solat 2 rakaat seisi dunia untuk kita setiap pagi. Berjemaah pula, menghilangkan sifat munafik. Habis apa yang sembahyang kat rumah tu macam mana?
masalah dia. Ya, heretlah anak-anak kita, cucu-cucu kita. Sebab apa? Berapa ramai yang mati di rumah. Rohnya mati di rumah dan dia dalam kalangan geng-geng munafik. Belum munafik lagi. Taklah kata dia betul munafik, tapi sifat-sifat munafik adalah apa? Tidak bersolat jemaah Isyak, payah sangat. Kedua, dia payah nak bangun subuh. Beratlah. Berat je. Kita ni kena jaga-jaga. Pagi je lebih kaya daripada Donald Trump lah kita. Itu pun kita nak percaya tak percaya. Itu kita pun duduk main-main dengan subuh kita. Ni masalah. Tahu agama, faham agama tak? Tahu agama. Ni masalah kita. Berapa ramai yang tahu hari raya, berapa ramai yang tahu dosa, berapa ramai yang buat dosa tanpa ada rasa bersalah. Ni masalah kita, ya. Masalah umat Islam yang di akhir zaman ni, yang mana Rasulullah SAW kata dia ramai seperti, dia banyak seperti buih, tapi tak guna. Di akhir zaman kita ramai banyak seperti buih di lautan. Berapa ramai sahaja yang berkualiti, berapa ramai yang solat tapi dia faham tak solat. Ini masalah kita yang di masjid ni. Kalau disuruh terjemah Fatihah, kita seorang-seorang baca bahasa Melayu je. Padahal kita dah baca 17 kali sehari. Kita dah baca daripada kecil kita. Balik dulu kita sembahyang, kita dah baca sampai kita berumur 50, 40, 50, 60, 70. Boleh tak kita terjemahkan Fatihah tu? Adakah kita sembahyang dengan khusyuk? Ni jaga akidah kita, insya-Allah. Ya, akidah kita bila kita membaca, faham tak agama yang kita buat tu? Ada tak ilmu kita buat tu? Kita mantapkan lagi ilmu kita dalam peribadatan kita. Ya, kita mulakan dengan solat kita yang jadi jangan kita kata COVID ni bala dia sebenarnya adalah nikmat daripada Allah SWT supaya kita duduk seorang-seorang. Payah nak borak sekarang. Nak duduk kedai kopi pun payah. Nak duduk kedai kopi pun serang dia, polis tu habis kita. Kat pejabat saya tiba-tiba datang polis, berterabur habis kat meja. Pasal takut kena 1,000. Yang tak pakai tudung tak kena 1,000. Yang buka aurat, yang tu lagi teruk. Ni masalah dia. Kita tahu agama tapi kita tak faham agama. Ni jaga-jaga tuan-tuan. Jadi dalam keadaan begini, maka kita berjaga-jagalah dalam keadaan kita, insya-Allah taala, ya. Baik. Jadi persediaan kita, bagaimana persediaan kita di akhirat nanti, di fitnah di akhir zaman ni, bagaimana? Yang pertamanya kita kena tahulah fitnah akhir zaman ni, ya. Yang pertama, selok-belok fitnah akhir zaman ni kita kena tahu. Kita kena tahu yang pertama, selok-belok akhir zaman ni dengan TV ni. Walaupun dia ni syaitan, tapi setiap orang kena ada. Kalau tidak tak adalah Tuan Haji Isi call saya. Ni dulu zaman kita mana nak bawa ni. Dulu kita tengok cerita Ultraman, orang cakap dengan jam, tak jangkau akal kita. Ingat lagi Jepun cakap macam ni. Sekarang ni orang cakap macam ni, biasa sangat dah. Ni fitnah akhir zaman, ya. Semua benda di dalam ini, jadi jaga. Kena tahu selok-belok akhir zaman, dengan ideologi yang berbagai-bagai sekarang ni. Ini semua adalah akhir zaman, ya. Akidah dan tauhid kita mestilah tetap dan kental. Kena faham tauhid 20, sifat 20 tu. Kena buka balik kitab tu, kerana ramai yang tidak mengamalkannya. Sifat 20 dah, ni masalah juga ni sekarang ni. Ramai yang tidak faham. Kemudiannya kita tahu ciri-ciri musuh-musuh Islam, dan juga tidak termasuk dalam musuh-musuh Islam. Kita tiba-tiba kita yang tidak mau mempercayai Al-Quran. Kita duduk sembang, kita semayang, tapi bila kita baca tafsir, kita baca Quran, kita baca tadabbur,
kena ke atas kita, kita menidakkannya. Bukan kita. Bukannya, tak boleh. Ini masalah dia. Dah termasuk dalam kalangan musuh-musuh Islam. Jaga akidah kita betul-betul tuan-tuan di akhir zaman ini ya. Banyaklah benda-benda yang kita kena tahu. Dajjal bagaimana keadaannya, sifat-sifatnya, bila dia akan turun, ada ilmu tentang tu. Kerana apa? Bila Rasulullah ditanya oleh para sahabat, di mana padang mahsyar, Rasulullah kata apa? Di sini, atas muka bumi ya. Di mana Rasulullah tunjuk? Di Mekah tu lah, Madinah tu. Sampai mana? Sampai Syam. Depan mata kita, kita akan dikumpulkan. Hadis Rasulullah SAW tunjuk Nabi Isa turun di mana, Dajjal turun di mana, di Syria. Semuanya hampir-hampir dah dengan kiamat. Di depan mata kita keadaan Yahudi sekarang ni dah mula kehebatan mereka dapat mengontrol semua keadaan kita. Kita lah kemudiannya orang mula menghina Rasulullah SAW. Kita rasa biasa. Bila orang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni dia. Maka kita kena ada persiapan dan amalan untuk menghadapi akhir zaman ni. Persiapan ilmu tentang hari akhirat. Banyak benda dah kita di depan mata kita. Jaga tuan-tuan ya. Yang kedua, kebendaan kita lah. Kalau kita lihat di akhir-akhir zaman ni kena ada, bukan musangking. Kita sebut dengan musangking, kita kena ada kurma. Biasakan makan kurma. Bukan bulan puasa je makan kurma. Biasakan ada di dalam rumah, ataupun kalau boleh tanamlah sepokok dua ke, buat ada pokok kurma. Kerana apa? Di Thailand sekarang ni dia pengeluar kurma lah. Kita tak keluar-keluar lagi. Orang kafir dah mula menanam kurma. Amerika dah tanam kurma berpuluh-puluh tahun dulu dah. Yahudi tanam kurma berpuluh-puluh tahun. Bila dapat tanah je, dia terus menanam kurma. Kita asyik musangking. Nak makan pun tak ada duit nak makan musangking. Dia punya fitnah dia mahal tu, Allahu Akbar. Jadi tak payah makan lah. Senang cerita ya. Baik, jadi ada lagi yang anjuran-anjuran daripada para ahli ulama. Kita kena ada buat perigi-perigi ya. Melaka kadang-kadang tak ada air kan. Perigi-perigi kita kena kembali semula kepada asal. Tak lama handphone ni tak boleh guna dah. Kalau tak bayar duit handphone ni tak boleh guna dah ya. Kita kena di akhir zaman ni kita kena tukarkan juga duit emas, duit kertas kita tu, bersedialah kita tukarkan kepada dinar dan dirham. Itu di akhir zaman lah ya. Kerana apa? Dinar maksudnya dinar. Zaman Rasulullah pakai dinar kan. Dinar bermaksud emas, duit emas. Dirham perak. Kalau rumah tu bakar, kita pakai duit emas, emas tu ada tak? Boleh lagi korek-korek. Tapi kalau kita simpan duit RM10 kat rumah, rumah tu bakar, habis kita. Tak ada apa lagi tinggal. Ya. Ni kepentingan kita memahami kenapa orang-orang Yahudi, orang ni dia menggunakan fiat ni kan. Jadi kita pun simpanlah duit kan, simpan. Itu antara benda-benda yang di akhir zaman. Sekarang ni fitnah akhir zaman. Siapkan keperluan hidup kita semua ni ya. Kemudiannya ubat-ubatan Tibbun Nabawi sekarang ni bukan main lagi, dengan madunya, dengan air zam-zamnya ya. Macam-macam lah. Kemudiannya kalau benda-benda macam ni kita kena siapkan. Kemudiannya fizikal kita di akhir zaman ni, jangan makan banyak sangat tu, buncit kita ni. Nikmat banyak sangat. Yang penting jangan gemuk. Kerana Sayyidina Umar kata kita ni kan, ada seorang sahabat dia gemuk. Minta maaf yang gemuk ni, minta maaf saya cakap je, minta maaf ya.
Rasulullah kata, dia kata nikmat, bukan. Sayyidina Umar kata apa? Azab. Ya, azab. Ini para sahabat. Saya baru lepas tengok di pameran Rasulullah SAW di Teluk Mas, sekolah apa ni, sekolah tahfiz anak saya tu. Saya lihat tapak kaki Nabi. Memang hebat Rasulullah. Tak seperti kita, kaki saja baru tengok. Tapak kaki Nabi, Nabi ni besar, dia tengok pun hebat dah. Tapak kaki pun tengok hebat dah. Kemudian tengok pedang Khalid bin Walid. Kita pegang muncung dia tu pun, pegang tu tak mampu kita nak tebas kepala orang. Itulah hebatnya para sahabat. Ya. Kemudiannya saya lihat satu serban Imam Al-Ghazali. Patut Imam Ghazali cerdik. Serban dia bapak besar. Maknanya orangnya, kepalanya pun besar. Hebat. Ini nak mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena pergi tengok dan merasai bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak cerita, duduk bayar macam tu, tapi kalau ada pameran, cubalah kita bayangkan bagaimana kehebatan Rasulullah SAW, saranan daripada Rasulullah SAW. Jadi berjaga-jagalah, kita kena kuat. Sebab tu ramai orang sekarang ni COVID ni beli basikal. Tuan-tuan beli basikal tak? Ada juga termakan ni kan. Ramai orang beli basikal sekarang ni. Habis basikal kat kedai basikal, pam pun tak ada. Pam pun habis di kedai DIY tu. Saya nak beli pam, dia kata habis dah cik. Bang dah habis dah. Saya pelik, pam pun dah habis. Jadi nampak kita sekarang bersedia untuk bersihat-sihatkan badan. Itu COVID. COVID menyebabkan kita banyak masa untuk bawa basikal. Kalau sebenarnya kita kena insya-Allah. Boleh sikit lagi ya. Insya-Allah. Kena azan dulu. Tak. Belum ni. Kemudiannya kita kena bersedia untuk pandai memanah dan berkuda. Itu antara persiapan. Kemudiannya ilmu-ilmu perubatan Islam ni kita kena pandai-pandaikan ilmu-ilmu perubatan Islam ni. Kemudiannya janganlah mengambil benda-benda yang haram dan yang menyebabkan badan kita semakin berat. Baik. Biasakan mengambil makanan sunnah. Tu yang saya kata, makan kurma, makan madu kena ada di rumah. Madu. Kemudiannya persiapan ruhiyah kita. Persiapan ruhiyah kita, pertama sekali 5 waktu kita biasakan di masjid. Jadi antara kehebatan di akhirat nanti ialah duduk di bawah aras, iaitu orang muda yang hatinya sentiasa bertaut di masjid. Sebab tu bila COVID tak boleh pergi masjid, hara kita. Sampai ke masjid, dapat jejak ke kaki ke masjid, rasa nak menitik air mata. Surau saya di KPM tu berabuk habis. Sedih tengok. Semua takut, tak tahu. Padahal masa tu berapa orang je kena. Sekarang ni 900. Relax je kita. Betul tak? Masa tak takut dah. Dulu kalau beli pergi pasar, balik tak boleh masuk rumah, kena mandi, baju kena basuh dah. Pelik juga. Sekarang ni 900, 1000 satu hari. Relax. Saya pun tak tahu kenapa. Jadi tuan-tuan, ini kita kena tengok lah. Jadi 5 waktu berjemaah di masjid, insya-Allah. Yang kedua, hafal Al-Kahfi tu, 10 tu, 10 awal 10 akhir. Itu antara saranannya. Kemudiannya bentuklah komuniti seperti Tuan Haji masjid ni. Hebat juga. Yang apa? Maulidur Rasul. Kita di akhir-akhir zaman ni, kita di ujung-ujung dunia ni, ujung-ujung umur ni, ubah sahabat kita. Tukar sahabat dah. Bersahabat dengan orang yang beriman dah. Orang yang duduk di masjid dah. Dah tukar dah kawan-kawan kita. Dulu kawan kita macam mana ya?
Ada satu kawan saya tu yang duduk di kafe tu, dia kata payah nampak dia nak pergi sembahyang kan. Orang azan pun tak pergi. Dia kata, bang, kita kena tukar kawan dah bang. Dia kata kena tukar kawan dah bang. Umur macam ni kita kena tukar kawan dah. Tak duduk dah dekat kedai kopi ni. Dia pesan macam tu je kat dia. Ya. Bagi dia sedar sikit. Payah sangat nak buat ibadat sebab kawan-kawan melarakan dia, melalaikan dia. Okay, baik. Umrah kalau boleh, sekarang ni dipermudahkan oleh Allah SWT. Visa-visa kalau dapat simpan duit yang banyak-banyak tu, ya, kalau boleh buat umrah sebulan di Ramadan di Makkah. InsyaAllah kalau ada rezeki, doa lah. Umrah haji ni bukan kira ada duit je kan, kira doa. Doa je. Hati ni sentiasa bertaut dengan Makkah, untuk rindunya kita kepada Makkah. Tuan-tuan, kemudiannya ni yang kita lalai ni. Sasarkan khatam Al-Quran. Celik mata, pergi surau, pergi masjid, ambil Quran dulu. Jumpa Quran dulu. Jangan buka handphone. Jumpa Quran dulu. 1 juzuk setengah jam. Tuan-tuan, 1 juzuk setengah jam. Malu kita, ada satu berita, umur 87, 3 hari khatam sekali. 3 hari khatam sekali. Malu kita. Banyak masa kita terluang. Ya, tuan-tuan, banyak masa kita sebenarnya kita boleh buat. Kalau 1 juzuk 30 minit, 5 juzuk 2 jam setengah. 2 jam setengah. Siaplah air kan. Kalau 30 juzuk 15 jam. Bahagi 15 jam tu habis kita. 7 hari pun habis dah. Jadi Quran ni tidak dapat tidak kita kena khatamkan dia sebulan sekali. Ini janganlah setahun sekali. Jangan setahun sekali. Jauh kita dengan Quran. Jangan jauh sangat kita dengan Quran. Kita kena dekat dengan Quran. InsyaAllah tuan-tuan, 1 jam ambillah 1 juzuk, sejam lah. Maknanya kalau 5 jam 1 hari dapat 5 juzuk. Betul. Berapa hari lagi kita nak habis kan? 5 juzuk, 5 juzuk, 5 juzuk, 5 juzuk, 3-4 hari habis lah. Kita tolaklah masa yang kita sibuk tu. Jadi bagi kita yang Allah SWT bagi masa untuk kita membaca Quran ni, maka kita kena habiskan Al-Quran tu. Biasakan baca dengan jahar. Baca dengan jahar, jangan baca. Kemudiannya solat-solat rawatib kita, itu amalan sunnah kita. Tahajud, duha dan syuruk. Tahajud, solat sunat subuh, solat subuh, zikir, syuruk, pahalanya seperti kita menunaikan haji dan umrah. Setiap pagi kita dapat pahala haji dan umrah. Masya Allah. Ya. Itulah amalan kita. Kemudian puasa sunnah kita Isnin Khamis, kalau boleh macam Nabi Daud, puasa sehari tak puasa sehari, puasa sehari tak puasa sehari. Amalkanlah benda-benda yang begini supaya istiqamah dengan amalan-amalan sunnah. Kemudiannya yang paling kuat pembentingnya adalah sedekahlah, infaklah banyak-banyak, hafallah sebanyak mana surah-surah ayat Quran kita. Kemudiannya doa kita, doa kunut nazilah, doa untuk musuh kita yang kita nampak dan kita tidak nampak. InsyaAllah tuan-tuan, inilah amalan-amalan kita dalam kita menghadapi fitnah akhir zaman. Nampak mudah, tapi inilah dugaan kita untuk insya-Allah tuan-tuan, kita lakukan sama-sama. Yang mana saya pun bukannya mengingatkan kepada tuan-tuan, sebenarnya ingat pada diri saya sendiri. Saya bercakap untuk diri saya sendiri. InsyaAllah kalau tuan-tuan dapat mengambil manfaatnya, itu semua adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanyalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita diberi hidayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kekuatan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita memohon hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya faham agama kita.
Jangan kita tahu sahaja, kita faham agama kita yang kita anuti daripada kecil kita sampailah tutup mata kita, ya, dan semua ibadat kita kena faham apakah dia punya kelebihan dan hikmahnya, insya-Allah tuan-tuan. Boleh kita kongsi sama-sama malam ni. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, tuan-tuan bersama saya sampai pukul 8.20 ni. Terima kasih yang boleh kita berhenti Tuan Haji. Jadi minta maaf lah kalau ada tersalah silap cakap, minta maaf. Kalau ada rezeki lagi kita akan berjumpa lagi lah. Kita berkongsi, bukan berkongsi ilmu, kita berkongsi apa yang ada, kemudiannya kita menafaatkannya. Bukanlah saya nak mengajar, bukanlah diri saya ni untuk mengajar tuan-tuan. Tuan-tuan lebih arif daripada saya, dan kita ini adalah untuk mengingati antara satu sama lain dan memperbaiki amalan-amalan ibadat kita, insya-Allah tuan-tuan. Semoga kita tergolong dalam kalangan ahli jannah, dan kita berkumpul nanti di akhirat, nanti kita kenal antara satu sama lain, kita adalah ahli jannah menuju ke syurga Allah SWT, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada soalan tuan-tuan? Boleh kita ada soalan tak ya? Ada tak ya? Ada nak buka soalan tak? Tak ada soalan. Kita tutup kita dengan Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.